Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazrika dari World Trade Center Kuala Lumpur dalam agenda Wani pada malam ini. Di pusat bandar Kuala Lumpur pada minggu-minggu terakhir Ramadan ini pastinya sesak teruk, ditambah pula hampir setiap petang sekarang cuaca hujan dan menambah kesesakan apabila warga kota ingin pulang ke rumah masing-masing untuk berbuka puasa bersama keluarga masing-masing. Dan kalau pada hujung minggu, tak payah ceritalah, semua kawasan tumpuan sama ada di Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Masjid India, kalau di sekitar KLCC dan juga di sekitar tempat kami berada di World Trade Center ni, setiap minggu ada vendor, bazar raya, memang jam lah ataupun sesak sangat. Tetapi inilah kemeriahan yang kita rindukan sejak 2 tahun kita melalui pandemik COVID-19, dan apabila diberi ruang merentas sempadan, apabila kita boleh juga berinteraksi secara sosial, maka Kuala Lumpur hidup semula. Tetapi kita tidak tahu di sebalik tabir, di belakang di mana kita berada sekarang, dengan senang untuk kita bergerak antara satu tempat ke satu tempat, tiada kes-kes jenayah dan mudah juga untuk mendapatkan pusat-pusat parkir dan sebagainya. Anggota kita bertungkus selama siang malam 24 jam untuk memastikan semuanya ini di tempatnya ataupun dalam kawalannya. Jadi saya bersama dengan SCP Sarifuddin Muhammad Saleh. Sebelah kiri saya, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik untuk kontingen Kuala Lumpur. Apa khabar Tuan? Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sarifuddin sibuk-sibuk ni mengawal suasana menjelang Idul Fitri dan sebagainya. Secara umumnya Tuan, selepas kita melalui fasa peralihan endemik sekarang, apa yang Tuan boleh katakan tentang persiapan ataupun pemantauan pihak PDRM, apatah lagi kita melalui pandemik, era peralihan endemik ini, kita sambut juga Ramadan dan juga tak lama lagi nak raya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cik Nazri dan juga Astro. Apa yang boleh saya katakan pada fasa endemik ni, satu indikator lah, maksud rakyat dah mula berbelanja dan rakyat kita dah berani keluar. Dan kita nampak sebagai trafik Kuala Lumpur, kita dah pertambahan kenderaan yang luar biasa lah, terutama pada hujung minggu dan pada cuti umum. Bagi saya itu satu proses yang kita telah lama tiada, lebih kurang 2 tahun lah sepanjang pandemik. Dan apabila ia berlaku balik, mungkin pada permulaan sedikit kekok, sehari 2 hari, tapi terperanjat jugalah. Of course kita terperanjat juga, kita terkejut sebabnya bila kita compare balik dengan keadaan pada sebelum pandemik pun dia tak macam ni. Walaupun sibuk dan sesak di sekitar Jalan Tunku Abdul Rahman dan juga Masjid India, tapi yang ada ni tak sebanyak yang sekarang ni lah. Tiba-tiba ni memang dia banyak meriah macam pesta lah. So ia agak mencabar jugalah kepada petugas-petugas kita. Tapi secara keseluruhannya masih dalam kawalan lah. Secara keseluruhan masih dalam kawalan kita. Apa yang kita buat, kita melencurkan kenderaan-kenderaan dulu supaya kita tak nak dia tersekat dan statik, yang mungkin boleh menimbulkan apa masalah lain lah. Jadi kita terpaksa melencurkan kenderaan lah. Dari pemantauan pihak Siasatan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur misalnya, adakah Tuan merasakan pertambahan kenderaan yang memasuki ibu kota setiap cuti umum dan juga hujung minggu ini dan menjelang Idul Fitri ini, ditambah dengan kenderaan dari luar Lembah Kelang, bukan hanya dari Kuala Lumpur ataupun Selangor? Yang kita sinonim apabila ada hujung minggu mereka akan berduyun masuk ke ibu kota, tetapi seolah-olah datang dari Perak, dari Kelantan, Terengganu, Pahang juga sibuk memeriahkan bazar Idul Fitri untuk membeli belah persiapan raya dan sebagainya. Betul, saya setuju dengan Cik Nazrinya. Memang dari luar Lembah Kelang pun turut sama dia menikmati lah apa yang kita panggil fasa peralihan ni. Mereka pun bersama-sama hadir di pusat-pusat bandar Kuala Lumpur untuk shopping dan sebagainya lah, menghabiskan masa riadah juga di pusat bandar Kuala Lumpur. Apa peringatan Tuan kepada warga kota dan juga rakyat keseluruhannya apabila mereka membuat persiapan dan untuk bergerak menuju ibu kota? Apa yang penting dalam
mereka memikirkan pergerakan trafik, di mana nak parkir dan keselamatan barang-barang peribadi dan juga anak-anak misalnya, supaya tak adalah anak hilang di jalan tar pada malam-malam dan sebagainya. Ya, saya rasa yang antara yang pentingnya kena ada preparation lah. Perancangan bila kita nak pergi, apa kenderaan yang kita akan gunakan. Maksudnya sama ada nak naik LRT ke, MRT ke, train ke, ataupun kereta atau motosikal. Apabila kita menggunakan kenderaan, kita perlu pastikan kenderaan kita di tahap yang terbaik pertamanya. Keduanya, bila kita meletakkan di parkir-parkir, kita kena merancang dan pastikan kita meletak di tempat yang selamat. Yang ada CCTV, yang sebolehnya berbayar, ada guard, dan jangan tinggalkan tentunya barang-barang yang berharga lah, yang senang nampak di dalam kenderaan kita. Dan yang penting sekali merancang lah. Merancang nak letak di mana. Sekarang senang dengan WhatsApp, ya, dengan kita, Google, betul. kita boleh check dah. Betul, kita boleh tahu keadaan persekitaran jalan raya. Dan kalau dah memang merah sesak tu, saya nasihatkan tak cari nahas juga. Jangan Kan marah diri sendiri. Betul. So seeloknya kita perlu merancang lah. Dan perlu berhati-hati dalam kegembiraan kita nak menyambut ni. Tak mahulah kita pun tak mahu kejadian-kejadian jenayah lah. Maksudnya disebabkan kecuaian, negligent daripada pihak kita sebagai ibu bapa. Mungkin anak-anak kita boleh terlepas hilang dari pandangan lah. Seelok-eloknya kena berhati-hati, extra careful lah apabila bawa. Kalau kita ingin memasuki pusat bandar, Tuan, kita tahu pusat bandar ini penuh dengan jalan raya yang sempit, parkir yang mahal dan juga terhad. Apa nasihat Tuan kepada pengguna supaya, ditambah pula pada sekarang hujung Ramadan ini, petang ataupun di awal malam hujan lebat. Jadi ada juga yang tersangkut dengan banjir kilat dan kawasan parkir ditenggelami air. Apa nasihat Tuan untuk kita lebih waspada dalam hal ini? Pertama, saya menasihatkan untuk menaiki kenderaan awam. Lebih senang lah kita naik kenderaan awam. Keduanya, untuk menangani berhadapan dengan banjir kilat, kita kena selalu tengok weather forecast. Weather forecast sama ada ada hujan, thunderstorm gitu kan, hujan lebat, ribut peti. Sebab trend sekarang dah berubah. Dalam sekarang ni di KL, kalau hujan berterusan lebat sejam lebih pun kemungkinan terjadi banjir kilat tu ada. Jadinya kita apabila tengok cuaca yang macam tu, perlu cepatlah bertindak sebelum terperangkap di dalam tempat-tempat yang rendah dan prone kepada kejadian banjir kilat. Berkaitan dengan kes-kes jenayah, kerana rakyat mula berbelanja, mula melakukan persiapan hari raya dan sebagainya, ada dah keluarkan wang KWSP 10,000, ada yang dapat bonus dan sebagainya. Jadi ada tak trend peningkatan kes-kes jenayah dari pemantauan pihak Tuan? Setakat ni untuk menunjukkan trend yang luar biasa tu tiada. Masih berbentuk jenayah-jenayah yang common crime lah. Masih tak ada yang luar biasa berpunca daripada pengeluaran wang ke, belum ada statistik yang menunjukkan satu peningkatan yang mendadak. Jadi Tuan juga perlu memberi ingatan kepada mereka terus berwaspada dalam hal ini. Tentunya, walau apapun kita minta semua masyarakat kita sentiasa berhati-hati, meletakkan kejadian jenayah tu seboleh-bolehnya kita mengelakkan. Dari menjadikan diri kita sebagai mangsa lah, atau ahli keluarga kita sebagai mangsa terdedah kepadanya. Kita maksudnya keselamatan kendiri itu perlu diutamakan. Betul. Keselamatan kendiri lah perlu diutamakan. Tuan Sarifuddin, mungkin orang di luar ini tak biasa dengan Kuala Lumpur. Kita warga kota mungkin tiada masalah, kita boleh tahu hotspot tumpuan trafik, kawasan yang akan sesak dan sebagainya. Jadi di mana hotspot pihak penguasaan trafik PDRM Kuala Lumpur untuk memastikan trafik lancar, tidak ada stagnan ataupun kawasan yang terlampau padat yang tidak ada penyuraian dan sebagainya, dan bagaimana Tuan delegate anggota ke kawasan-kawasan yang jadi tumpuan ini? Untuk yang kesakan biasa, kita dah mengetahui tempat-tempat tersebut lah. Tapi di Kuala Lumpur, trendnya adalah kesakan di Jalan Tunku Abdul Rahman, Masjid India dan juga Bukit Bintang. Bukit Bintang. Ini adalah tiga tempat yang kita memberikan fokus
khas untuk menyuraikan, untuk mengelakkan satu kesakan yang luar biasa lah. Sebabnya apabila berpunca kesakan di situ akan boleh menyebabkan satu Kuala Lumpur jam. KL jam. Jadi kita tambahkan kita punya anggota kita, staf kita sehingga ke jam 2 pagi lah untuk kawasan-kawasan tersebut. Untuk tackle, melakukan penyuraian sekiranya ada kesakan lalu lintas dengan menambah, saya katakan kita tambah kita punya strength untuk menghadapi kesakan tersebut. So far tak ada masalah? So far masalah jam of course ada sedikit komplain, tapi kita pun berusaha habis baik kita untuk melakukan penyuraian dan untuk memastikan masyarakat kita gembira lah. Ya, selesa juga selesa lah. Jam sikit tu tak ada masalah lah. Jam tu, semua orang nak shopping tu betul, kan? betul. Janganlah nak komplain pula kan? Ya, betul. Orang lain pun nak shopping juga. Boleh komplain lah tapi jangan. Tuan Sarifuddin, berkaitan dengan ialah malam Ramadan ni agak meriah sikit berbanding malam-malam hari sebelum Ramadan, kerana orang boleh makan, boleh moreh lah lepas tarawih nak pergi Jalan Tak ataupun Bukit Bintang dan sebagainya. Kita tidak nafikan ada sebilangan yang ambil kesempatan lah. Kita bukan anggap mereka anti sosial, tetapi mereka mungkin nak show off. Buat apa tu, konvoi motosikal, konvoi basikal lajak dan sebagainya, sampai ke tengah kota. Saya tengok sampai pukul 1 pagi, 2 pagi. Jadi adakah ini juga ada dari sudut pemantauan anggota, dan di mana status mereka sekarang? Kita sebenarnya memantau secara kalau untuk aktiviti motosikal dan basikal lajak, kita ada satu unit khas yang memantau secara rahsia lah. Basically apa yang kita lakukan, kita mengawal dan mendapatkan maklumat. Untuk basikal lajak di Kuala Lumpur saya rasa tak ada aktiviti. Surut betul lah. Bukan surut, memang tak ada. Setahun 2 tahun ni memang tak ada. Tapi untuk yang berkonvoi, kita tengoklah macam mana cara berkonvoi. Kalau peserta-peserta konvoi ni tidak mengikut motosikal yang digunakan, tidak mengikut spesifikasi exhaust bising apa, kita akan tahan. Dan mana yang berlumba, itu luar biasa sikit, kita akan buat tangkapan lah. Alhamdulillah di Kuala Lumpur ni kita dalam mood sentiasa kita kawal lah, terkawal. Dalam bahasa yang tepatnya kita terkawal. Menariklah tuan. Kita dah mula pergerakan orang balik ke kampung ni. Kalau di Indonesia dipanggil mudik. Kalau di Malaysia ni dipanggil balik kampung. Jadi PDRM Bukit Aman pun dah melancarkan ops selamat. Betul. Jadi bagi pihak kontingen Kuala Lumpur, bagaimana menguruskan kepulangan warga kota ini, ialah orang dari negeri lain mungkin sibuk nak menerima warga kota pulang, tetapi orang Kuala Lumpur ini untuk menyuraikan mereka keluar kan. Jadi bagaimana perancangan dan juga yang boleh tuan kongsikan? Okey, untuk strategi kita sempena bulan Ramadan dan persediaan untuk menyambut raya ni, di Kuala Lumpur dia nature dia berbeza sikit dengan di state-state lain lah. Apa yang kita buat, kita akan melancarkan ops selamat, satu pendekatan berbentuk advokasi dan juga enforcement yang kita akan lakukan kepada pengguna-pengguna jalan raya lah, yang tidak mematuhi undang-undang jalan raya. Dari segi enforcement lah, saya pergi dari enforcement, kita ada 5 kesalahan yang tidak akan di sebarang rayuan. Sebanyak selamat ni ada 5 kesalahannya, dan ada satu kesalahan pun akan dibawa ke mahkamah, iaitu menggunakan telefon bimbit lah semasa memandu. Yang ni kita tak compound. So 6 kesalahan ni sebanyak selamat, kita akan ambil tindakan penguasaan yang tegas. Itu adalah kita fokus dari segi enforcement lah. Kita juga menasihatkan pengguna-pengguna lalu lintas, dan salah satu lagi elemennya adalah kita melancarkan pergerakan lalu lintas orang-orang yang nak balik kampung. So di KL, selain daripada yang shopping yang nak masuk ni, kita membantulah facilitate selepas membeli belah di pusat membeli belah, dan juga pada hari 3-4 hari sebelum tarikh perayaan, kita menjangkakan pada hari Jumaat ni akan bermulalah pergerakan secara masa secara banyak untuk ke kampung. Jadi
saya rasa di situlah kita akan menempatkan anggota-anggota kita dan kita memantau dan kita membantulah. Selain kita bekerjasama dengan pihak DBKL untuk memantau pergerakan melalui CCTV. Bagi perantau yang akan pulang ke kampung, inilah masanya mereka dah 2 tahun tak dibenarkan untuk beraya dengan ahli keluarga, mak ayah dan sebagainya. Yang mungkin ada kenderaan sendiri, sekaranglah baru nak start enjin, baru nak pergi servis dan sebagainya. Betul. Kan. Mungkin kereta ni dah lama tak berjalan jauh. Betul. Kan, jalan sekitar ibu kota dan sebagainya. Apa nasihat tuan untuk pengguna jalan raya yang menggunakan kenderaan persendirian sebelum memulakan perjalanan, apa yang perlu dilakukan? Pertama tentulah servis. Keduanya pastikan tayar tu cukup dia punya ni. Sebab berdasarkan fakta kejadian-kejadian kemalangan yang melibatkan maut ni, kebanyakan yang terbabas tu disebabkan jalan licin dan tayar juga tidak cukup dia punya ni lah, tak cukup bunga lah kata orang. Ya, botak dah. No flower kata orang putih. No flower. Tak ada just gitu. Jadinya itu satu lah. Keduanya gunakan tali pinggang. Ni tambahan lah. Itu wajib tu, semua wajib tu. Tali pinggang. Tapi Malaysia ni dia trend lah. Lagi tak pakai tali pinggang, dia lagi dia punya ego tu lagi bagus lah kan. Orang Malaysia ni pastikan pakai tali pinggang untuk safety untuk kita dan anak-anak kita. Lepas tu yang ketiganya saya attitude sikap kita ni, sikapnya yang start enjin dia berubah yang ni rakyat Malaysia dia berubah. Bila start enjin masuk atas jalan dia berubah. Yang ni penting. Yang ni saya rasa perlu kita tekankan agar kita bertimbang rasa di atas jalan, tidak tergopoh gapah, tidak memandu dengan tergopoh gapah lah. Laju mencucuk belakang, tak ada jarak selamat, memotong di garisan berkembar. Itu semua adalah disebabkan attitude. Tak pakai seat belt pun attitude, kan, cakap main handphone sambil balas-balas semua pun attitude. So bagi saya benda ni kita semua boleh cegah. Kita sendiri boleh cegah dari menjadi data statistik kemalangan maut lah. Di mana hotspot tumpuan anggota PDRM Kuala Lumpur untuk memastikan penyuraian keluar masa pulang ke kampung ini berjalan lancar. Kita takut sebelum mereka sampai ke lebuh raya mereka dah 3-4 jam dekat Kuala Lumpur sebelum keluar. Sama ada menuju ke Karak, sama ada menuju Sungai Besi ataupun Jalan Duta, tuan. Ya, betul. Kalau itu adalah 3 yang utama lah. Yang macam mana Cik Nari sebut tu, Karak tentunya kita akan bantu sehingga sepadan kita berdekatan dengan tol Gombak sana. Highway Sungai Besi berhampiran dengan tol Sungai Besi dan juga tol Duta lah. Yang ni sempadan KL, so kita akan bantu penyuraian dengan meletakkan anggota-anggota kita dan juga membuat pemantauan. Pemantauan itu penting, tapi kena ada solution dia. Jangan tengok je kan, tak selesai kan, tak. Jadi kita ada solusi. Tuan Sarifuddin, saya berkaitan dengan dikatakan hampir 4 juta dari statistik Bukit Aman akan berada di jalan raya setiap hari. Totalnya lebih kurang 14 juta sepanjang seminggu tu di seluruh jalan persekutuan, lebuh raya dan juga jalan negeri, termasuk jalan bandaran di seluruh negara. Tetapi bagi Kuala Lumpur, apabila perantau pulang ke kampung, Kuala Lumpur boleh sunyi sepi. Dia macam Okey, apa nasihat tuan untuk orang yang mungkin tak nak balik ni, mungkin mereka terpaksa bekerja, mencari rezeki dan sebagainya. Mungkin mereka balik selepas minggu raya, orang baru balik KL balik, mereka baru cuti. Jadi apa nasihat tuan supaya mereka juga berwaspadalah, janganlah ambil kesempatan tidur atas jalan ke di Dataran Merdeka tu kan. Iyalah. Tapi kalau biasanya KL akan lengang dan kosong lah. Lengang sikit, tinggal yang betul-betul berasal dari Kuala Lumpur lah. Cumanya bila kosong tu dia akan mungkin ada mendatangkan peluang kepada penjenayah lah bila dia tahu KL tu kosong kan. Jadi satu nasihat untuk orang nak balik kampung ni, pastikan rumah-rumah tu dikunci dengan selamat, tindakan-tindakan diambil dengan sebaiknya lah. Dan juga yang tinggal tu tolong tengoklah sebagai jiran yang baik. Dia tengoklah rumah-rumah kawan-kawan tu. Jangan tengok sampai ke dalam kan. Tengok. Maksudnya jelah selalu mainkan sebagai kejiranan yang baik lah. Boleh membantu mengurangkan kata jenayah. Wajarkah pihak tuan rumah buat laporan ataupun ke balai-balai berhampiran tu?
Wajar. Seelok-eloknya beritahu kepada Balai Polis Bampiran alamat rumah mana, nak balik berapa lama kan. At least kita, pihak polis setempat akan meningkatkan rondaan, menambah volume rondaan lah di kawasan tersebut. Kalau kita lihat senario Kuala Lumpur ni agak berubah dalam masa 1 dekad 2 dekad ini, apabila setiap kali musim perayaan besar termasuk Aidilfitri, warga asing akan menjadi tumpuan di tempat-tempat Jalan Tar, KLCC, Bukit Bintang. Jadi bukan kita menidakkan hak mereka untuk berriadah, berrekreasi dan juga membeli belah, tetapi bagaimana anggota memantau pergerakan mereka ini supaya mereka dapat bersosial dengan aman, tidak menimbulkan kacau bilau awam dan sebagainya, Tuan. Itu sebabnya kita anggota trafik dan juga anggota pihak General Duty Polis kita ni tidak dibenarkan bercuti. Jadi tak ada isu sangatlah. Ada. Kita memang ada. Jadi walaupun orang kurang, warga asing ramai sikit lah, akan kelihatan ramai sikit, tapi strength kita tu tetap tidak berubah. So maksudnya perjalanan kerja dalam kita kawalan tu sama je, dan benda tu dalam kawalan lah, insyaAllah. Okey, bagi akhirnya mungkin Tuan melihat berkaitan dengan keselamatan dan juga ketenteraman awam, termasuk hal berkaitan dengan trafik. Kuala Lumpur ini seolah-olah menjadi model bagi negeri-negeri lain, kerana segalanya bertumpu di tempat Lembah Kelang lah, ibu kota kita kan. Jadi bagaimana pihak Kuala Lumpur memastikan tahap siap siaga yang terbaik di kalangan anggota, kebajikan yang terjaga kepada anggota, dalam masa yang sama semua perkara berkaitan dengan keselamatan itu diberi keutamaan supaya negeri-negeri lain boleh ambil contohlah. Tuan Sarifuddin punya tim ni memang you kena tengok macam mana dia handle 1 juta kenderaan masuk ke pusat bandar Kuala Lumpur setiap hujung minggu. Jadi macam mana, Tuan? Saya tak adalah KL ni luar biasa sangat. Cumanya saya menekankan pertama sekali esprit corps, sesama anggota dan pegawai sentiasa berkongsi maklumat, dan kita juga kita telus kepada sebarang komplain daripada publik, kita akan react dan respon dengan pantas. Kita sentiasa mencari solusi. Maksud kita, kalau dikritik, kita mencari penyelesaian. Bagaimana kita nak menyelesaikan. Dan kita juga mendidik anggota-anggota baru yang masuk Kuala Lumpur. Kita menekankan juga integriti, kita menekankan ketahanan bekerja tu. Yang culture shock pula. Itu yang kalau dari fresh tu kita akan menekankan. Di KL ni dia punya trend dia lain macam. Maksudnya kita ingat panas hingga ke petang kan, punya banjir subuh, punya banjir kilat di tengah hari. Jadi yang itu yang kita jangan main-main tu. Jangan main-main. Sebab tu kita tahan lasak lah. Sebagai contoh, bila nak sampai kat raya, dia luar biasa ramainya orang. Jadi kita ni walau macam mana pun kita berkhidmat untuk masyarakat. Yang itu saya tekankan. Dan kalaupun kita sebagai ketua tidak nampak, saya sendiri tak nampak anggota saya bekerja, kena percaya yang Allah tu akan nampak lah. Apa rezeki akan dibalas balik oleh siapa saja. Mungkin bukan saya sebagai ketua dia, mungkin orang lain, dan mungkin daripada Allah yang saya nampak kepada anak bini. Itu saya selalu terapkan spiritual kepada anak-anak buah saya. Pimpinan melalui tauladan. Tuan Sarifuddin, tahun ni beraya kat mana? Tahun ni saya rasa saya beraya di Kuala Lumpur. Soalan formal saja saya tanya tu. Saya tak cuti. Bersama dengan anggota di lapangan ataupun di lokasi mereka. Dan kita mengharapkan semua tabah. Walaupun nak balik tu semua nak balik kampung, tetapi mungkin inilah hakikatnya kerja kita, kerja anggota keselamatan termasuk rakan-rakan PDRM kita. Terima kasih SCP Sarifuddin Muhammad Saleh. Semoga kata pun terus berwaspada dan juga memastikan anggota di bawah memainkan peranan masing-masing, termasuk rakyat kita sebagai orang awam, memastikan keselamatan diri kita. Barulah kita minta orang lain tolong. Kalau kita tak boleh tolong diri kita, macam mana orang lain nak tolong? Betul, Tuan? Betul. Terima kasih, selamat Hari Raya. Terima kasih, sama juga. Kita jumpa lagi, maaf zahir batin. Terima kasih Tuan SCP Sarifuddin Muhammad Saleh, Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur. Itu saja untuk agenda awani pada malam ini dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.